Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapkan anda dalam keadaan sihat sejahtera pada malam ini. Okey. So, apa khabar? Hari ini kita akan bersiaran kembali bersama dengan saya, FH Network Channel. Saya Firman Hajma akan berada bersama dengan anda pada waktu ini. Dan seperti yang dijanjikan, saya telah berjanji dengan anda 2-3 hari lepas untuk bersiaran secara langsung ataupun secara live FB di FH Network Channel. Okey. Dan pada malam ini kita akan bersiaran dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang kita undang khas. Kita import bukan daripada Kelantan tetapi dari mana agak-agaknya? Dari Hospital Sungai Buloh. Okey. Beliau akan membicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu kita nak lihat tentang pengalamannya di ICU Hospital Sungai Buloh. Beliau berada di di ward ICU lah, untuk memberi gambaran sebenar serba sedikit tentang keadaan di sana. Right, dan sebelum kita tampilkan beliau untuk bersama dengan kita pada malam ini, insyaAllah kalau boleh sama-sama kita untuk berkongsi siaran ini. Okey, anda boleh tekan butang share yang berada di Facebook anda itu. Tekan banyak-banyak, okey, supaya ramai lagi di antara kita, kawan-kawan kita yang mungkin berkesempatan pada masa ini dan tidak berkesempatan mungkin boleh melihat atau menonton sejurus selepas siaran kita tamat sebentar saja lagi. Okey, setelah kita tamat secara live, anda juga boleh melihatnya secara rakaman di Facebook page ini. Dan untuk malam ini saya begitu berterima kasih kepada penaja kita, iaitu Naskin Coffee, yang telah pun menaja siaran kita pada malam ini. Terima kasih pihak kami di FH Network Channel kepada penaja utama kita, penaja siaran kita pada malam ini, iaitu Naskin Coffee. Okey, Naskin Coffee ni semua orang tahulah, di Kota Baru, di mana-mana saja ada. Kalau kita lihat, dia merupakan satu bisnes, satu bisnes yang dimulakan oleh anak muda Bumiputera Kelantan. Kalau yang terbaru, saya pernah pergi minum di Naskin Coffee di Troika, dekat pusat bandar Kota Baru tu. Okey. Right. Dan ada 10 cawangan untuk tahun 2020 dan dalam perancangan untuk sampai 50 cawangan dalam tahun 2021. Ini sesuatu perkembangan yang cukup menarik. Anak muda daripada Kelantan yang begitu aktif berniaga, dan sebenarnya ramai lagi anak-anak muda kita yang sedang bergiat maju dalam industri masing-masing menjadi usahawan-usahawan yang terkenal. InsyaAllah akan bersama dalam hashtag untuk kita sama-sama ikuti perkembangan dalam sudut-sudut perniagaan yang lain pula. Dan kalau kita lihat, Naskin telah pun buka peluang kepada hampir 200 orang, membuka peluang pekerjaan hampir 200 orang setakat ni, dan ingin lebih menyediakan peluang pekerjaan pada Bumiputera, pada Bumiputera. Dan harga kopi yang ditawarkan adalah kopi mampu minum. Saya juga merupakan salah seorang pelanggan di Naskin Coffee. Alright, so kita tinggalkan bersama dengan Naskin Coffee. InsyaAllah kita akan bersama dengan kita punya panel. Saya rasa anda sudah pun bersedia, anda sudah pun menunggu-nunggu siapakah panel kita yang akan bersama dengan kita pada malam ini. Sebelum saya tampilkan ahli panel kita, siapa tak kenal dengan Encik Bayi Haki atau nama glamournya Bob Bong Bandel. Siapa tak kenal dengan Bob Bong Bandel? Okey, kalau anda sudah bersedia lah, okey. So type sedia, di ruangan komen tu supaya saya boleh tengok anda sudah bersedia. Type sedia. Saya nak make sure suara saya clear tak? Suara saya clear ke tak? Akan cek Kelantan lah pula. Suara saya clear ke tak clear ni? Sedia ke tak ni? Kita ada Cik Murad, kita ada Nozi Saleh, Zuraida, Jafar. Okey, clear ke tak? Sedia ke tak? Okey, saya nak tampilkan siapa lagi kalau bukan ahli panel kita pada malam ini, Cik Bayi Haki, ataupun lebih dikenali dengan nama tersohornya Bob Bong Bandel. Mana Bob Bong? Dah ada di paparan kita. Okey, boleh buka unmute dah tu. Okey, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Okey. Katanya tadi sayang kita ni daripada Kelantan. Okey. Dan sudah pun berada di Sungai Buloh lah ni. Baru siapa? Baru panah-panah lagi siapa? Baru panah-panah lagi siapa? Okey. Dia dah janji dah dengan saya.
Jadi sebelum ni janji dah kita duk main WhatsApp, kita main mula-mula saya jumpa. Sebenarnya saya secara coincidentally tengok WhatsApp dia dan Facebook ada orang atas saya. Jadi saya kata why not kita berkongsi pengalaman. Okay? Kita berkongsi pengalaman supaya ramai lagi kawan-kawan kita, saing-saing kita tak tahu keadaan sebenar, tahu keadaan sebenar. Okay, so makan rekod tu. InsyaAllah sekejap lagi kot. Tak apa, kita sudah buat benda yang penting kita, dulu. Betul, okay, benda-benda tu sekejap lagi kita boleh makan. Sekejap. InsyaAllah kita makan lepas ni. Saya pun makan dah di sikit-sikit pasal nak makan bolok lepas ni. Okay, rasa nak makan tak puas hati kalau tak kecek dengan malam ni. Tu lah. Kita kena tunaikan sekejap, okay. Betul, insyaAllah. Okay, sebelum saya bertanya soalan, saya nak kecek lebih-lebih kurang lah. Okay, mungkin kita akan menggunakan dua bahasa lah, bahasa Kelantan dan bahasa standard bahasa Melayu lah. Okay, saya rasa semua faham lah. Saya berbahasa standard bahasa Malaysia dan juga akan diseling-selingkan dengan bahasa dialek Kelantan lah. Sebab saya dengan Encik Bahaiki ni orang Kelantan lah. Tapi tak ada masalah. Kita ngomong belakang Kelantan ke tak Kelantan pun kan. Iyalah, dah. Okey, sudah bertugas di Hospital Sungai Buloh tu berapa lama tu? Saya asalnya daripada private hospital. Okey. Daripada Kota Baru Medical Center. Majikan nama saya. Lepas tu saya diserahkan kepada government. So first posting memang di ICU Hospital Sungai Buloh. Untuk dapat first impression, first experience ke ICU. Hampir 10 tahun lah. Okey, so sekarang ni banyak pengalaman lah timba dalam bidang kesihatan dan perubatan ni tak? Dan masih lagi belajar. Masih lagi belajar benda yang latest lah. Okey. Alright. Okey, so itu sebuah sedikit tentang ahli panel kita ni. Jadi pada malam ni lah kita nak bersiaran tak lama. Saya tahulah kita bukan nak bersiaran sampai 2-3 jam. Kita nak bersiaran mungkin 1 jam, kurang lebih 1 jam saja untuk berkongsi sedikit maklumat yang begitu signifikan kepada masyarakat setempat. Okey. Right, soalan yang pertama Ki. Soalan saya pertama, bagaimana terdetiknya Ki ni nak berkongsi sesuatu dengan masyarakat? Sebab saya melihat di di Facebook ada satu status yang mengatakan Ki nak berkongsi sesuatu. Jadi apakah puncanya rasa sangat-sangat nak berkongsi kalau diberi peluang untuk berkongsi kepada masyarakat? Silakan. Okey, yang pertama sekali saya terlihat, saya scroll ada di satu page yang menyatakan bahawasanya dia ada posting gambar pesakit COVID yang telah meninggal dunia dan cara jenazah ditanamkan. Okey, itu yang pertama. Jadi yang kedua, secara spontan saya terdetik di hati sebab saya rasa saya bertanggungjawab sebab saya antara dan kawan-kawan juga yang handle kes COVID yang menyebabkan kematian ini kebanyakannya biasa berada di Sungai Buloh Hospital, ICU. Jadi saya secara spontan saja menulis komen tu. Saya tak tahu pula menjadi viral dan juga orang share hampir 10,000 share dan juga selebriti kita pun take note benda-benda yang saya tulis dalam tu. Termasuk saya lah tu, saya tengok tu. Yalah. Jadi sebab itulah kena faham apa isi yang saya bagi tahu di dalam orang cakap apa tulisan tu. Andainya aku diberi kesempatan ataupun diberi ruang. Maksudnya andainya. So kita pegang kod andainya itu. So andainya ni dia ada dua kemungkinan. Satu boleh, satu terpaksa dibolehkan. Maksudnya kita melanggar syarat. So saya mengambil inisiatif dan juga kita secara profesional dalam bidang perubatan ni kita tertakluk kepada etika PNC, Private and Confidential. Ya, betul. So benda-benda yang tidak patut diberitahu, menjaga aib keluarga sangat dititik beratkan dan juga ada benda-benda yang kita boleh share. Ada benda-benda yang kita tak boleh share lah. Maksudnya hanya kita gambarkan begitu dan begini. Ya, betul. Okey. So itulah sebab puncanya bagaimana Cik Ki ni untuk berkongsi kita. Kalau kita tengok kan dalam ward tu kebanyakannya patient ni sebenarnya berumur dalam lingkungan berapa yang masuk ICU ni?
Kebanyakan dia biasa yang orang cakap yang komorbid. Maksudnya dia ada sejarah penyakit yang lampau. Maksudnya 40-an ke atas. Okey, yang ada penyakit orang cakap apa? Senang orang kampung cakap darah tinggi, kecil manis, jantung. 3 serangkai. 3 serangkai, ya betul. 3 serangkai. So orang cakap apa? Yang efektif ataupun mobility untuk dia menjadi poor prognosis tu agak tinggi lah disebabkan penyakit-penyakit yang kronik yang beliau alami sebelum ini. Dan ada juga yang sembuh, kita tidak nafikan. Yang sembuh pun banyak. Okay, yang sembuh pun banyak. Tapi dalam proses penyembuhan tu mengambil masa yang sangat panjang. So biasanya yang 3 serangkai ni lah, sakit jantung, darah tinggi, kecil manis kan. Yang kita tengok sepanjang duduk dalam ward tu, yang mana yang lebih berisiko lah? Yang lebih berisiko, yang ada mungkin meninggal dunia ke, meninggal dalam keadaan dan disabitkan oleh yang mana satu? Okey, dia macam ni. Bila di dalam ICU dia ada dua keadaan. Yang pertama sekali, you conscious. Maksudnya you dalam keadaan yang sedar. Okey, yang kedua unconscious. You memang tidak sedar. Okey, apabila pesakit yang stabil, yang stabil maksudnya tidak memerlukan untuk intubation. Maksudnya memasukkan tube dalam mulut untuk bantuan pernafasan. Okey. Kalau pesakit yang tidak memasukkan tube di dalam mulut, dia panggil pesakit yang cakap apa? Normal dan juga under rawatan rapi, tapi tidaklah seteruk yang memerlukan intubation, maksudnya tube berada di dalam mulut dan memerlukan bantuan pernafasan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita tengok penyakit-penyakit yang orang cakap berangkai ini, kadang-kala ia datang disebabkan prolong bila you duduk dalam ICU. Maksudnya you masuk disebabkan COVID positif. Okey, disebabkan COVID positif, dia serang paru-paru dan juga kita dah bagi antibiotik dan kita bagi ubat-ubat yang tertentu dan you punya lungs tak clear juga dan ia menyebabkan benda itu menjadi satu period window yang lama untuk you dalam keadaan tube di dalam mulut. So itu boleh menyebabkan kuman-kuman tertentu mula menyakiti paru-paru lah. Dan disebab itulah kita tak nak, kalau pesakit yang COVID ni, kalau boleh kita nak cepatkan dia, kita extubate dan keluarkan tube dan bagi dia cuba bernafas dalam keadaan yang normal seperti kita ni. Maknanya kita kalau boleh kita nak cepatkan proses rawatan di ICU tu supaya dia keluar cepat-cepat. Ya, betul. Okey. Alright, itu baru soalan yang dua soalan yang simple. InsyaAllah ada lagi soalan-soalan yang mungkin kita boleh kongsikan selepas ini, ataupun Cik Baihaqi ataupun Bob Pembanda kita akan beri penerangan dan share dengan kita pada malam ini. Tapi pada masa yang sama, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang sudi untuk masuk di Facebook Live kita. Kita ada beberapa orang yang sedang menonton kita ini, dan pasti juga anda bukan sekadar menonton, tetapi boleh tekan butang share di bawah itu supaya ramai lagi di kalangan kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang mungkin tidak dapat maklumat ini pada waktu-waktu yang lepas. Tapi malam ini insyaAllah kita akan beri sedikit maklumat yang signifikan lah kepada sahabat-sahabat kita pada malam ini. Okay? Alright, so dan kalau anda juga mempunyai persoalan yang nak bertanya kepada Cik Baihaqi, okay, tak ada masalah, anda boleh type di ruangan komen di bawah itu untuk kita sama-sama baca, dan mungkin persoalan itu akan dijawab dan terjawab oleh Cik Baihaqi. Sebab banyak jugalah pengalaman-pengalaman yang ada di kalangan kita ni, tapi di hospital lain. Dan saya pun sebenarnya baru balik daripada KBMC tadi. Saya baru balik. Saya ada sedikit urusan di KBMC dan ada beberapa sebab lah. Mrs pun tadi baru keluar. Sebenarnya warded jugalah. Warded di situ, tapi tak ada masalah. Alhamdulillah semua dah selesai. Terima kasih juga diucapkan oleh kepada KBMC yang telah pun banyak membantu kita, dan membantu juga masyarakat-masyarakat setempat. Alright, soalan seterusnya. Biasanya biasanya kalau kita saya tanya jugalah doktor-doktor lain. Biasa kalau kita ni COVID yang biasa-biasa ni, kalau masuk ward ni, cara rawatan dia tu kita memantau sajalah kot.
Ya, ya. Mantap. Dalam tempoh kuarantin tu memang tak ada tanda-tanda yang orang cakap apa menyebabkan sesak nafas, SOB dan sebagainya. Kita just orang cakap apa kuarantin dan duduk macam Memantau sajalah kan. Yalah, mengasingkan diri sajalah. Okey, bila bercakap tentang apa nama ni, swab test ni kan. Ya. Sebab ada, saya pun ni soalan yang tak dijangka ni, terfikir, baru je terfikir. Ada orang tanya saya lah, swab test ni dia ada dua jenis ke? Ada dua jenis ke? Swab test ada dua jenis, tak ada. Tapi kebiasaan yang biasa, yang sebelum-sebelum ni yang kami juga ambil surveillance dan juga yang terlibat secara langsung mengambil swab ini, biasa dia akan ambil melalui nasal dan juga oral sajalah, dua sajalah. Okay, alright. So terima kasih atas jawapan tu. Baik, kalau kita perhatikan yalah, learning ni semua orang, especially lah frontliners ni, bertengkus lumus. Okay, bertengkus lumus, membantu pesakit-pesakit. Tapi kalau kita lihat juga, ada juga yang buat tak tahu. Ada masyarakat kita buat tak tahu, pergi tubik minum air tu, tak ada apa-apa, tak pakai mask ke apa, rasa macam ada ke apa-apa. Okay, iyalah, rasa tak kena kita, mungkin lagu tu. Jadi sebelum saya nak pergi ke soalan seterusnya, saya nak tanya lah sebagai seorang petugas frontliners ni, sudah tentulah, rasa dah berapa dah ni, kat angin setahun dah kita dah. Apa? Ya, daripada Mac sehingga ni nak jumpa Mac balik kan. Nak jumpa Mac balik. Dan ni Januari nak habis lah. Jadi lagu mana rasa kepenatan tu? Nak tanya juga ni. Bekerja ni pakai PPE-nya. Stres bekerja ni, mana-mana kerja pun stres, mana-mana kerja pun penat. Betul. Itu yang kita kena faham. Konsep yang pertama. Dan konsep yang kedua, maksudnya apabila kami dalam bilik ISO, so pesakit COVID, sepatutnya mereka perlu ditempatkan di dalam bilik, satu bilik single. Maksudnya you positif, okey, duduk bilik asing. So bilik satu yang ada negative pressure. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila bilik sudah penuh, overload, so kami terpaksa letak pesakit di ruangan yang lapang. Maksudnya kami semua terdedah. Okey. Bagaimana kami nak elakkan kami dijangkiti? So kami terpaksa memakai full PPE, mask, semualah untuk perawatan, dan juga glove. So kalau kerja malam 9 jam, so kerja pagi 7, kerja petang 7. So itu amat memenatkan lah. Sebab dalam keadaan yang orang cakap tak selesa, panas, sesak, kurang pernafasan. Jadi kami cuba mencari ruang jugalah dalam satu shift untuk keluar satu kali jika tidak sibuk. Dan ada satu shift juga yang kadang-kadang kita tak keluar. Terpaksa macam tu lah. Apabila kita dah penat bekerja, kita tak fikir apa dah, peluh pun jadi kering dah. Itulah orang cakap apa, cabaran, dan orang cakap apa, satu pengorbanan yang frontliner semualah, tak kisahlah sama ada polis, tentera apalah, dan juga jururawat, doktor dan sebagainya. Saya rasa teruja dan terima kasihlah kepada Barisan Harapan kita frontliner, di mana juga anda berada, di hospital mana yang ada bertugas. Kita memang salute dengan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh anda. Dan kepada anda yang sedang menonton di waktu ini, sekiranya anda rasa ini sesuatu benda yang harus diberi penghargaan, sila tulis di bawah di ruangan komen tu. Tulislah sesuatu yang boleh memberi semangat, motivasi, dan terus memberi kata-kata yang memberi sumbangan, orang panggil motivasi yang terhebat yang boleh kita sampaikan kepada mereka ni. Sebab mereka telah berkorban segala-galanya. Cuma sekarang ini sebagai rakyat biasa yang bukan berada di frontliners, kita mempunyai peranan juga. Itu jangan tubik koksi lah. Jaga SOP, jaga jarakan sosial kita, selalu mencuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Itu adalah satu norma baru yang harus kita pegang sampai bila-bila, selagi ada COVID, ataupun mungkin selepas ini kita mesti terus berjaga-jaga lah dengan keadaan-keadaan tertentu. Dan mungkin ada
ini merupakan satu norma baru yang harus kita teruskan selagi hayat di kandung badan. Baik, Ki, saya tertarik bila Ki bercerita tentang bagaimana kerja sebagai petugas di ICU. Jadi saya nak, bolehlah kalau misal kata Ki boleh kongsikan sedikit apakah pengalaman, ada tak pengalaman cemas, pengalaman yang berbentuk sedih sepanjang berada di kalau nak diikutkan daripada di awal permulaan COVID pada gelombang yang pertama, amat berbeza sebab gelombang yang pertama kita dalam minoriti, maksudnya kes yang positif masih lagi dalam kawalan. Apabila kerajaan mengambil inisiatif mengadakan PKP, so kita tengok rantaian itu berkesan dan kita slow down dalam bulan 7, bulan 8 macam tu kita slow down, dan dia makin meningkat balik disebabkan kebebasan oleh kerajaan dari segi ekonomi dan sebagainya. Itu kita tidak masuk campur lah. Okey, yang keduanya, pengalaman yang kami semua hadapi, biasalah kalau nama saja ICU, Intensive Care Unit, sememangnya anda berada dalam keadaan sentiasa cemas dan sentiasa berhati-hati. Unit rawatan rapi itu sendiri menyatakan bahawasanya setiap pesakit yang berada dalam ICU memerlukan rawatan rapi. Maksudnya apa-apa segala yang abnormal, apa-apa segala yang ada terkesan ataupun tak normal. Maksudnya blood pressure high, blood pressure low, heart rate high, low, dan juga brady, tachycardia. Itu semua mengambil peranan dan kita akan ada monitor for 24 hours lah untuk benda tu. So doktor pun bertugas on call 24 jam dan kami juga shift pagi, petang dan malam. Kalau mengikutkan COVID yang kami sedang hadapi sekarang, gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang yang seterusnya yang kini yang kita hadapi sekarang ini, ini merupakan yang sangat paling mencabar bagi kami disebabkan COVID kali ini bukan menyebabkan nosocomial infection ataupun maksudnya kita duduk tidak mengikut SOP pun boleh kena. Maksudnya sekarang ni dah gelombang yang sekarang ni dah kes bertambah-tambah ni, kami kita melihat satu circle yang mana COVID ni di mana-mana pun berada. Maksudnya environment kita ini sudah tercemar. Bukan seperti yang gelombang yang pertama COVID. Okey. So sekarang ni seolah-olah jika kita sendiri antibody kita kuat, jika kita patuh kepada SOP dan sentiasa menjaga dan menitik beratkan apa yang diwatakan oleh KKM, insya-Allah kita akan selamat. Okey, bagi pengalaman yang menyedihkan pula apabila pesakit yang tidak mampu lagi kita untuk all out dan juga segala dia punya dia panggil organ failure. Maksudnya dia punya otak, paru-paru, jantung, ginjal ataupun kidney tidak berfungsi lagi. Itu satu keadaan di mana kami warga-warga yang menjaga pesakit tersebut bertanggungjawab untuk mencari waris ataupun memperlihatkan yang si pesakit ni untuk tatapan kali yang terakhir melalui video call sahaja. Video call sahaja semata-mata. So anak cucu boleh duduk dalam satu tempat, so kita akan VC sahaja dalam masa beberapa minit, 10 ke hingga 15 minit. So ahli keluarga boleh tengok pesakit melalui WhatsApp. So kita cuba bayangkan kalaulah itu family kita, dan kita bayangkan kalau itu ibu kita, dan cuba kita bayangkan itu adalah ayah kita. Okey. Betul. Apabila selesai jenazah kita yang kafankan, maksudnya proses untuk kafan jenazah kita selesaikan di ICU.
Maksudnya apabila kita kafan, lepas tu kita ada sembuh satu cecair. Saya tak ingat sodium apa tah. Dia punya solution tu. So kita akan spray, kita masukkan dalam satu bag, lapisan bag. So kita spray lagi dan kita masukkan satu bag yang lain. Maksudnya 2 bag lah. Okey. Okay, masukkan dalam 2 bag. So untuk pengetahuan semua, pesakit-pesakit COVID ni, mereka kalau dalam area Selangor ni, yang saya tahu hanya tanam satu tempat saja di Kota Damansara. Okey. So kalau kamu berasal daripada Hulu Langat ataupun daerah-daerah lain sekitar Selangor, so tanam hanya satu tempat saja. Dahulu waris tidak dibenarkan sama sekali, tetapi sekarang ini KKM sudah ubah prosedur, hanya satu orang sahaja wakil daripada keluarga untuk pengecaman mayat di unit forensik. So maksudnya kalau suami yang meninggal, isteri ataupun anak yang boleh buat keputusan hanya seorang saja untuk pengecaman mayat, dan juga hanya boleh tengok, tak boleh disentuh, hanya boleh tengok, okey, menyatakan okey ini benar ahli keluarga kami, dan terus langsung dibungkus, disembayangkan oleh staf-staf kami, dan juga terus dibawa pergi ke tanah perkuburan. Dia masa kafan tu, okey, dia proses tu, satu proses, yang keduanya dia boleh lagi berjangkit kepada masa tu. Itu sebablah kita ada protection. Kita ada spray. Kita ada spray cecair. Kita spray, lepas tu setiap lapisan. Sebab itulah kita double plastik bag. Double plastic bag Okey. Yes, double plastic bag. So untuk protection lagi lah, untuk 2 lagi, double protection. Kalau tidak dia, walaupun dia jenazah ataupun sudah menjadi mayat lah, tapi dia masih lagi, virus tu masih lagi aktif lah. Maksudnya begitulah kan? Ya, kuman itu masih lagi aktif. Okey. Alright, so itulah pengalaman yang telah pun dikongsikan oleh Cik Bayaki, seorang petugas di SU. Jadi itu adalah sesuatu benda yang jarang kita dapat dengar lah. Jadi itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita pada malam ini. Dan terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton pada waktu ini. Izinkan saya untuk membaca juga komen-komen untuk meraihkan kawan-kawan kita. Okey, Amirul Ihsan, mungkin saing kita ni, Amirul Ihsan, semoga terus bersemangat bok-bong. Ni saing. Kita ada Ibni Yaakob, Dek, semoga terus kuat hadapi tugasan yang mencabar. InsyaAllah, terima kasih. Kita ada Johari Ahmad, disiplin diri. Okey, disiplin diri penting. Murad kata steady frontliner terbaik bong. Saing juga kan ni? Saing belakang ni. Peminat saing ada belakang. Amirul, Muhammad Amirul. Okey, ada di situ. Ada Zuraini Aziz, terima kasih. Frontliner, mereka bertugas kerana tanggungjawab dan tidak mengharapkan penghargaan, melainkan hanya ucapan terima kasih. Zamish Rashid Al-Zahra ni, dia kata ni sahabat Ambo ni terbaik live. Okey, sahabat kita. Dan kita juga ada beberapa lagi, Julia Hilmi, dan ada lagi lah, nanti saya akan bacakan sebentar saja lagi. Tapi sambil itu jangan lupa untuk share lagi kepada rakan-rakan kita yang sudi ataupun mungkin yang tidak berkesempatan untuk mengikuti secara live. Bolehlah melihat selepas rakaman ataupun siaran live ini berakhir sebentar saja lagi. Okey. Dan saya nak teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey. Kalau kita tengok strain, orang panggil strain sekarang dah berubah kan. Kalau kita tengok daripada tadi, kita ada mengatakan pada awal-awal masuk dulu, mungkin dari sudut kita boleh mengenal pasti ada simptom, ada gejala dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ni bila yang masuk tu, dan kita pun dah tak tahu siapa dia pembawa. Betul tak? Ya. Dia tak ada simptom dah. Kadang-kadang kita tengok, dia sepupu kita, rupa-rupanya tengok-tengok, pembawa positif. Jadi lagu mana kita nak menasihati masyarakat kita ni, supaya, adakah kita perlu melihat orang ni semua dalam keadaan positif untuk demi menjaga atau mencegah, ataupun kita pilih-pilih tengok orang ke lagu mana? Okey, saya pegang satu perkataan saja. Okey, buat masa sekarang ni jangan percayakan siapa-siapa. Itu simple. Yang pertama, jangan percayakan siapa-siapa. Okey, percaya pada diri anda sendiri. So kalau anda disiplinkan diri, ada sahabat kita komen tadi kan, saya tertarik dulu komen, dia kata disiplinkan diri. Itu betul.
Disiplinkan diri. Dan tolong netizen semua yang mana yang berada dalam kelompok yang lain, maksudnya yang terus mentahmah bahawasanya COVID ini satu agenda yang mengarut, satu agenda yang entah apa-apa dibawa oleh Barat. Saya harap mereka tidak berada dalam tahun 2021 ini. Come on man, millennium year 2021. Okay, semua orang cakap apa? Tolonglah berubah. Tolonglah berubah. Kita bukan berada dalam tahun 70 dan 80-an. So pemikiran kita jangan terlalu jumut. So expand your mind. So apabila berada dalam keadaan yang sebegini, seluruh dunia menghadapi pandemik COVID, kita seharusnya, Mak Saleh cakap frame of solution, not of frame of problem. Maksudnya apabila berlaku sesuatu dalam keadaan yang rumit, anda perlu kerangka untuk menyelesaikan masalah, bukan kerangka untuk menambahkan lagi masalah. Itu yang mustahaknya. Okay, netizen kena perlu tahu benda tu. Dan anda kena percaya bahawasanya statistik yang dikeluarkan oleh KKM yang beribu-ribu daripada Mac sehingga nak jumpa Mac yang tahun 2021 ini, semua itu adalah benar. Bukan tahyul, bukan agenda, bukan apa-apa, tapi itu adalah satu statistik yang orang cakap yang betul. Okay, yang betul, yang sentiasa kita update dari semasa ke semasa. Dan orang cakap senang. Okay, pesakit kalau nak mati, matilah, nak buat macam mana? Okay, dalam COVID, apabila penyakit berjangkit, dalam kami punya orang cakap apa, etika ataupun kami punya orang cakap apa, law, apabila pesakit-pesakit yang dalam macam COVID positif yang meninggal disebabkan sakit-sakit tertentu, so kami doktor akan membuat satu mortality, dia panggil. So mortality, dan doktor ni akan kena present dekat pakar dan juga konsultan. Kenapa pesakit ini boleh meninggal dunia. So kronologi itu penting, dan doktor yang bertugas pada hari tersebut kena take care daripada awal sampai ke akhir perjalanan dia, bagaimana perjalanan, ubat apa yang diberi, perawatan apa yang kita all out, apa manajemen kita, apa respon daripada manajemen kita. So daripada A sampai Z kita kena present lah, doktor kena present. So dia panggil mortality. Bukan mudah. Okay, bukan mudah untuk mati-matilah. Ada yang komen, dah ketentuan, dah dia cakap Tuhan kata nak mati, matilah. Tak boleh cakap macam tu. Ya, betul. Okay. Alright. So kita pun nak bagi jugalah peringatan kepada sahabat-sahabat kita ni. Cukup-cukuplah mengatakan ini adalah satu agenda yang sengaja-ngaja nak ditiup kepada masyarakat bahawa ini bukan satu virus yang berbahaya. Okay? Sebab ramai juga yang claim, virus ni biasa saja. Okay? Tak pelik mana pun. Buat macam biasa. Dia hanya high fever, high flu. Tapi sebenarnya yang bercakap ni bukan orang di golongan orang pakar-pakar. Masalah kita lah ni, kita berdepan satu virus. Itu virus COVID-19. Dan kita juga berhadapan dengan orang yang berbentuk ataupun virus yang berbentuk orang ni. Virus yang berbentuk orang share ataupun cuba menjadi bijak ataupun cuba mempengaruhi, membuat satu propaganda yang tidak tepat. Dan akhirnya ada juga orang yang terpedaya, yang percaya. Dan inilah kesannya tak pakai mask. SOP tak jaga. Tak. SOP tak jaga, pergi mari tak ada pasal apa, pergi mari. Dan akhirnya kesan dia inilah yang telah berlaku, terbukti. Hari ni berapa dah kita? 2,000 lebih di Malaysia. Semalam 3,000 lebih. Disebabkan oleh virus COVID-19 itu sendiri dan virus manusia-manusia. Virus yang dalam bentuk manusia. Alright, so saya nak raikan ada soalan di ruangan komen ni daripada Encik Muhammad Hafiz Jalil. Okey, dia bertanya, bagaimana proses pemulihan bagi kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah? Adakah waris boleh menunggu pesakit?
Okey. Saya tertarik pada soalan yang sahabat kita yang tanya ni. Bagaimana proses pemulihan kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah. Okey, kebiasaannya apabila satu rumah isi rumah dijangkiti, maksudnya carrier si isteri, okey, isteri carrier ataupun pembawa apabila duduk satu kelompok dalam rumah, potensial untuk dijangkiti suami agak tinggi. Okey, suami dan anak-anak agak tinggi. Okey. Ada satu kes yang kami sendiri pernah alami. Okey. Ibu bapa positif, anak first swab, second swab, third swab negatif. Negatif. Okey. Okey. Ada satu lagi yang kes ayah positif, mak positif, anak pun positif. Okey, ia bergantung. Ia bergantung atas antibody. Kebiasaannya apabila kanak-kanak di bawah 5 tahun pergi buat swab, dia positif dan kita akan positifkan ayahnya. Maksudnya ayah atau ibu penjaga itu pun positif juga. Kita akan letak sekali dia menjagalah. Itu yang setakat mana yang saya tahu. Setakat mana yang saya tahu begitulah. Okey. Ada satu lagi soalan daripada Puan Nur Zainis ni, tapi soalan dia ala-ala sama juga, tapi saya baca juga lagi ya. Nak tahu juga macam mana proses pencegahan dan pemulihan untuk kanak-kanak bawah 5 tahun, especially baby. Baby ni macam mana kita nak cegah dia? Sebab saya tengok ada juga saya tengok ibu bapa yang bawa baby pergi supermarket, dia pakai mask, kemudian anak dia terdedah. So macam mana ni? Kalau dah kena tu macam mana proses untuk kita rawatan, pemulihan dan sebagainya? Yang pertama sekali kita tengok sikap dan juga attitude lah. Sikap dan juga attitude. Okey, Kelantan panggil tidak cakna. Tak cakna. Tak cakna. Jadi benda ni dia tidak cakna ataupun dia tidak dia mengambil satu sikap yang remeh. Bahawasanya alah benda ni insya-Allah kot tak ada kot sini kot. Tak ada. Dia duk main macam tu sebabnya dia tak pernah kena. Dia tak pernah kena dan dia tak tengok depan mata sekali. Yang bagaimana COVID yang betul-betul kritikal. Okey, maksudnya sikap kita lah. So kalau yang infant ataupun baby adult bukanlah. Maksudnya biasanya kalau kanak-kanak bawah 5 tahun ataupun baby biasa saya rasa dia ambil civilian je kot. Maksudnya sekali swab and then kalau negatif kalau tidak perlu repeat tak perlu repeat kot. Macam tu kot saya rasa kalau baby. Tapi perawatan dia masih juga sama. Kita hanya monitor saja. Okey, monitor makan, minum, urine output macam mana. So ada tonsil, sakit tekak ke tidak, hilang dia ria bau, hilang dia ria rasa. Itu yang paling ketara lah kalau bagi adult, bagi kita lah. So kita ni pun kena check jugalah ria kita ni. Kena. Sebab itu yang paling ketara sekali. Kadang-kadang orang mari migraine, sakit kepala. Okey, sakit kepala makan ubat okey, tak apa. Lepas tiba-tiba esok bangun pula nak makan minum air teh, warna rasa air suai. Itu salah satu tanda yang kita kena segeralah pergi ke pusat-pusat untuk buat swab. Dia ada juga kaki baby dalam ICU ada? Yang setakat ni saya tak pernah jumpa. Tak ada dekat ICU Sungai Buloh ni, tak ada. Yang kita ambil yang adult sahaja. Saya rasa HKL mungkin sebab dia pediatric punya center kan. HKL kemungkinan ada. Dekat Sungai Buloh tak ada. Kalau dalam ICU lah. Kalau dekat ward duduk sekali dengan parents ada. Ada. Okey. ICU tak ada lah. Ward ICU tak ada. Ward COVID biasa ni adalah. Tak ada. Adult gitulah. Okey. Adult. Alright. So banyak dah tu perkongsian yang kita telah pun sama-sama dengar daripada Cik Baihaqi ataupun lebih mesra dengan panggilan Bob Bong Bandar. Okey, Bob Bong Bandar. Saya pun pada mula-mula tengok status ni, siapa dia Bob Bong Bandar ni? Okey. Rupa-rupanya smart juga. Bukan smart juga, smart dog. Orangnya. Okey, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi menonton sehingga ke saat ini.
Dan saya juga sekali lagi nak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada penaja utama kita pada malam ini, iaitu Naskin Coffee, yang sudi untuk menjadi rakan siaran kita pada malam ini. Dan saya sedikitlah nak baca penerbit kata suruh baca ni, okey. So kita memang kena baca penaja kita, okey. Hak milik anak muda Bermutera Kelantan, iaitu siapa lagi? Naskin dia adalah hak milik mutlak anak muda Bermutera Kelantan. Ada 10 cawangan untuk tahun 2020 dan dalam perancangan untuk sampai 50 cawangan pada tahun 2021, dan telah membuka peluang pekerjaan hampir 200 orang setakat ini, dan mungkin selepas ini akan buka lagi lebih pada 200 orang, dan ingin menyediakan peluang pekerjaan pada Bumiputera, dan harga kopi mampu minum, okey, dan banyak lagi lah makanan-makanan yang sedap-sedap yang boleh kita rasa di Naskin Coffee. Yang terbaru saya minum ialah di Naskin Coffee di Troika, Kota Baru. InsyaAllah kepada anda yang suka kopi, boleh cuba untuk minum, relax. Okay, cuma jaga SOP lah. Nak pergi minum kopi pun, jangan nak main ikut dah gitu. Kena main, kena jaga SOP, penjarakannya, cuci tangan selalu dan pakai mask. Tapi ada kata nak pakai mask kerana minum kopi. Time minum tetap payah pakai lah. Time lepas minum tu nak pakai check tu pakai balik. Okey, bila bercakap tentang mask ni kan. Okey. Ada orang kata mask ni ada pelbagai jenis mask. Okey. Ada jenis pesing lagu tu, ada jenis corok-corok ada. Tapi bagi pandangan kita sendirilah, mask ni memang memain satu peranan yang amat-amat penting lah. Kalau tengok WHO sendiri pun dia kata benda yang paling patut kita jaga bila kita pakai mask. Okey. Dan mask yang bagaimana kita kena pakai? Sebab saya tengok ni banyak sangat pasal lagu tu, dah jadi fashion. Bagaimana? Ada yang jahit sendiri. Saya pun pening tengok. Tapi kami sebagai staf KKM ataupun hospital, so saya rasa lebih safety ataupun play safe, orang cakap. Okey, menggunakan mask-mask yang dikeluarkan ataupun yang diedarkan di farmasi-farmasi dan juga dibekalkan oleh pihak hospital sahaja. Saya assurekan anda pakai mask macam tu lah. Tak payahlah pakai mask yang corok orang beli, yang jahit tangan sendiri 2 lapis lah apalah. Jadi macam tak selamat. Tapi atas diri sendiri, jika anda yakin benda itu boleh protect diri anda dan juga ahli keluarga anda boleh teruskan. Tapi bagi pendapat saya, kita berhak tidak setuju pandangan siapa-siapa. Kita boleh mengkritik dengan secara terbuka dan kita mengamalkan demokrasi yang terpimpin. Seperti juga politik, kita boleh kritik apa saja. Kita boleh berhak tidak setuju dengan apa sahaja kehendak orang. Tapi yang paling mujarab, you all pergi farmasi beli N95 lah. N95 confirm. N95, N95. Itu yang kami pakaikan, pakai setiap hari bersama full PPE, dan kami diwajibkan untuk pakai N95, bukan RON95. N95. N95 ni tukar biar RON95 nyanyi pula. Yang kata mana lah jual RON95 ni depan farmasi tak? Okey. Masih ada jual, tapi harga tu mahal sikit kot saya rasa N95. Okey. So lebih baik kita mencegah lah. Kok mana pun, yang pentingnya kita mencari. Kalau berasa mahal sikit pun, lah sikit. Sebab benda lain boleh beli. Masalahnya. Kosmetik barang mahal, telefon barang mahal, macam-macam barang mahal, baju barang mahal. Jadi nak habis pitih untuk beli mask mahal sikit untuk kesihatan kita pun, jangan duk fikir sangat lah. Okay? Jangan duk fikir sangat. Okay? Alright, so kita sudah bersiaran lebih kurang nak sampai sejam dah. Sedar tak sedar, kecek gimari dah boleh copong tak ada. Suka nak kecek. Tapi percakapan, perbualan, perkongsian kita pada malam ni adalah untuk memberi kesedaran, berkongsi sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Jika anda rasa rancangan ini memberi manfaat kepada masyarakat, anda boleh terus share rancangan ini seketika ini dan selepas ini. Okeylah Ki, untuk pengakhirannya, kita dah pun berada di penghujung rancangan. Untuk pengakhirannya, berilah sedikit kata-kata nasihat dan kesimpulan kepada rakan-rakan kita yang berada di luar sana, Ki. Silakan Ki. Okey, nasihat saya juga kepada anda semua di luar sana,
dan juga sahabat-sahabat, okey, dan juga netizen-netizen yang mana mengecam dan masih lagi tidak mempercayai bahawasanya ini satu teori dan pandemik ini adalah satu main guli ataupun gameplay daripada satu-satu kaum daripada barat. Itu saya tidak boleh menyangkal atas kehendak anda, tapi bahawasanya anda kena percaya bahawasanya wujud COVID-19 ini wujud dan juga ia boleh membunuh. So, hargailah diri anda, hargailah kawan-kawan anda, hargailah sahabat-sahabat anda, hargailah orang tua anda supaya dijauhi COVID-19 ini. Dan seterusnya, saya hanya boleh memberi pesan ini sahaja disebabkan anda nak menerima dengan lapang dada itu terpulang dan kita berhak untuk tidak setuju itu dan ini. Tak ada apa-apa yang saya ingin bagi tahu lagi dan saya mohon kepada anda untuk 120 mata memandang ni, tolong doakan kami, semua frontliner, tidak kira lah doktor, nurse, polis, tentera, JPAM, apa semua saja yang di GrabFood, Foodpanda ke apa-apa yang boleh dikategorikan sebagai frontliner semasa tempoh PKP dan PKPB ini, moga kami semua dijauhi segala bala bencana dan diberikan kesihatan untuk terus bersama melawan dan merawat pesakit-pesakit yang positif COVID yang makin hari makin mengganda, lipat ganda jumlahnya. Dan tolong doakan kami di sini, moga kami selamat dunia dan juga akhirat, dan kami doakan anda, moga anda semua juga dijauhi segala bala bencana dan juga COVID. Tolong jaga SOP dan tolong set dalam pemikiran anda, tolong cuci minda anda, tolong percaya bahawasanya COVID bukan satu konspirasi dan COVID ini boleh membuatkan kita mati. Itu saja. Alright, ini bukan satu konspirasi, ia adalah satu kisah benar. Alright, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cik Baihaqi ataupun lebih dikenali sebagai dengan Bok-Bong bandel kita yang sudi untuk bersama dengan kita pada malam ini, bersiaran selama 1 jam. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sedang menonton. Saya nak baca sekali lagi, nak raikan sedikit lagi lah Cik Ki kita, sebab ada Mus S Word kata aha, Pak Uda Glamour. Pak Uda ni siapa ni? Dan waris kita ni. Tu abang saya tu. Oh, abang kita. Tu abang saya. Oh, abang. Duduk mana ni, Kay? Mana? Dia duduk di Bangi. Oh, duduk di Bangi. Okey. Pak Uda kita, dia kata. Okey. Kemudian kita ada Hafizah Khairul Syairi. Okey. Steady Pak Uda. Pak Uda belakang ni. Murad Ismail, pakat Pak Uda belaka. Alhamdulillah kami bangga punyai ahli keluarga yang menjadi frontliner. Mimi Maira. Ni adik-beradik kita juga ni. Adikku Wani Abdul Rahman. Kakak saya. Oh, kakak. Dan kepada semua, ada yang sini memberi sokongan. Dia kata terima kasih banyak kepada warga frontliner yang sudi untuk memberi satu tugas yang penuh dedikasi. Dan hari ini, pada malam ini, saya dengan kuasa saya pada nak melantik kepada kita semua, rakyat yang bukan berhadapan secara direct di hospital, kita juga harus menjadi seorang yang bergelar diri sebagai frontliner. Kalau kita tidak mengubah sikap kita ini, siapa lagi nak mengubah? Sebab negara ini, bangsa ini, tanah yang kita pijak ini bergantung penuh kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Okey? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada penaja kami Naskin Coffee yang sudi untuk menaja rancangan pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi share. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk komen. Terima kasih kepada anda yang sudi menjadi rakyat Malaysia yang cemerlang. Kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, di lain masa, di lain ketika. Saya Firman Hajmah, sentiasa bersama dengan anda di mana jua anda berada. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.